Dalam video part 1, saya ada terangkan pasal introduction kepada Sound Off ni. Jadi kalau berminat untuk tengok, saya akan linkkan di bawah. Dan dalam part 2 ni kita akan buat installation dia. So macam mana untuk kita nak install, configure Sound Off untuk rumah kita. Jadi jangan ke mana-mana. Okey, untuk contoh kali ni saya akan gunakan lampu. Lampu ni yang saya buat hari tu lah. Ada yang saya buat hari tu ada video dia. Kalau nak tengok lampu ni punya video, saya akan linkkan dekat sini. Jadi boleh tengok nantilah. So dia pakai terus macam ni. Jadi switchnya kena control switch daripada daripada plug lah. Jadi saya nak boleh kontrol pakai wifi benda ni, sebab table lamp ni duduk jauh sikit daripada kawasan tempat orang duduk. Jadi senang sikit lah. Lagipun kalau pasang timer pun, bila malam dia akan switch on, and then bila dah tengah malam ke macam tu, dia akan switch off sendirilah. Saya plannya nak buat macam tu lah. Jadi kita akan buat pakai yang ni lah, contoh yang ni. So kita akan potong dekat mana yang kita nak letak dia punya switch tu. Jadi kalau daripada awal ni pun boleh, sini pun boleh. Jadi saya ingat benda ni nak sorokkan daripada apa, jadi saya pasang kat sini lah. Okey. Wire ni kalau tengok dalam video tu saya ada tunjuk lah, wire ni sebenarnya saya recycle daripada yang IKEA punya lampu pendant lamp Okey, kita stripkan. Hati-hati jangan sampai terkena kat dalam. Yang ni wire ni dia susah sikit sebab dia, kalau nampak dia betul-betul padat kat dalam dia. Tak perlu panjang sangat. Okey, untuk kabel ni dia ada dua color je, dua wire je, biru dengan coklat. So
Yang ni saya tahulah sebab saya yang sendiri buat wiring ni. Sebab ni sepatutnya dia connect terus ke lampu. Sebab saya recycle balik wire ni jadi yang coklat ni biasanya memang akan live. Dia color yang biasa kat Malaysia ni warna merah, warna coklat, itu biasanya live lah. Warna biru biasanya neutral, biru, hitam biasanya neutral. Lepas tu yang warna hijau tu earth lah, untuk apa ni, untuk ground. So dah buat macam ni, senang je. Ambil sound off tu tadi kan, ambil sound off tu tadi. Lepas tu kita buka dia punya terminal dia ni daripada sini, unscrewkan dia, unscrewkan dua-dua. So dia ada tulis sini live, input dia live dengan neutral. So kita masukkan je lah. So ni input dia daripada plug ataupun daripada yang dinding lah, untuk lampu dinding kan. So kita masukkan live dan kita masukkan neutral. Make sure masuk habis jangan ada terkeluar-keluar, sebab kita tak nak dia ada leaking ataupun dia jump ke. Ok, so dah masuk, ngam, tekan sikit biar masuk habis, skrukan balik, skrukan ketat-ketat. Ok, satu, dua. Ok, kita check kat sebelah sini pula. Ni output, pergi bila output tu dia akan pergi ke lampu. Jadi ni live coklat, neutral biru. So live warna coklat ataupun merah, gantung pada wire tu lah, wire yang kita pakai. Ok, make sure semua masuk, skrukan balik. Skrukan ketat-ketat. Siap. Jadi ini, yang ni kita boleh pasang balik dia punya cover dia, ada included pasang cover dia. Cover dia ada macam gigi macam tu supaya nak elakkan daripada kabel ni terkeluar lah. Jadi boleh try dulu, tarik, tengok. Tarik sikit, so dia tak ada tercabut. So kita boleh pasang balik lah. So pasang, skru dia ada bagi, so kita pakai skru tu. Ok, siap. So sekarang kita boleh test lah. Ok, so kita dah set kita dah buat, kita dah setkan kita punya sound off ni tadi, sound off basic. Jadi so sekarang kita test So saya dah pasangkan dekat extension, saya switch on, lampu tak menyala tapi sound off dah start menyala.
Okay, boleh nampak kat sini dia sudah berlampu. So kalau kita tekan ni, itu untuk dia punya pairing lah. Tapi kalau kita tekan lagi, untuk dia punya lampu tu menyala lah. So boleh on, boleh off daripada sini. Tapi kita bukannya nak control daripada sini. So kalau nak control daripada app tu, kita kena add dulu. So kita dah tekan lama-lama tu, nanti dia blinking 3 macam tu. So kita beralih kepada app pula. Kalau belum install lagi, boleh install dekat Play Store. So dalam Play Store ada EV-Link. Search untuk EV-Link Smart Home. So dah install benda tu, kita buka benda tu. So sepatutnya nanti kita kena login lah. So create dia punya account, apa benda semua tu untuk login macam biasa lah. Itu boleh buat je lah. Sekarang ni bila untuk tambah yang baru punya, so dekat belah bawah ni ada add ni. So kita tambah ikut sini, tambah quick pairing, add one device. Dia akan terus masukkan kita punya details. Dia support 2.4 GHz Wi-Fi je. Jadi check dulu kalau kita punya handphone tu tengah connect kepada 5 GHz ataupun 2.4. Kalau 2.4 okey, kalau 5 GHz dia belum lagi support. Jadi kita kena tukar jadi 2.4 GHz. So bila dah masukkan apa nama Wi-Fi tu and then dia punya password dia, klik next dan dia akan pairing lah. So dia akan connecting. Dia akan cari daripada dalam Wi-Fi ni untuk device tu. Okey. So dia dah jumpa. Kita bagi device name tu. Saya bagi nama LR Table Lamp. Masukkan. Saya dah setkan rumah. Dalam rumah saya ada living room, bedroom, kitchen, outside, semua tu lah. Jadi boleh assign lah ke situ. Kalau tak assign pun tak apa. Okey. So dah ada dah LR Table Lamp tu. Dia dah ni, kita boleh tengok. So dia ada, biasanya bila yang baru ni dia ada new firmware. Jadi kita buka dekat sini. So pergi dekat current version ni, klik kat situ. So kita update. So kita tunggu sampai upgrading ni habis lah. Okay, so upgrade successful. Jadi bila kita dah upgrade semua, okay lah. So dah boleh control lah. Dah boleh on, off. Jadi kalau kita nak setkan schedule dia, kita boleh add pukul berapa. Katakanlah pukul 7 lah. Saya nak set pukul 7 suku. This action dia on. So repeat dia setiap hari. Save. So save. So ini untuk on punya ni schedule. Kita tambah satu yang untuk off. So tekan tambah. Katakanlah saya biasanya saya punya lampu kebanyakannya akan padam pukul 10 lah. Jadi pukul 10.30. So saya akan set pukul 10.30.
action dia off, save, repeat dia setiap hari. Jadi lepas ni save kan. So lepas ni dia akan auto lah. Setiap pukul 7 suku setiap hari dia akan on, dan pukul 10.30 malam dia akan off. Kalau nak control pakai handphone pun boleh. So kita boleh tekan dan kita tutup, on, off. So siap. Jadi ni semua ni adalah yang dekat rumah saya yang saya dah buat. Jadi ada semua yang ni, ada yang pakai timer, dan ni yang saya nak bagi tahu tu bukan setakat rumah saya, rumah mak saya pun saya boleh control juga. Untuk dia punya entrance tepi, kolam depan, kolam belakang. Jadi apa, semua lampu tu saya still boleh control daripada sini. Macam ni sekarang ni lampu tu on lah kat sana. Kalau saya off kan, dia off. Macam kolam depan ni dia ada pakai yang macam e-wheeling punya switch ni, yang sound off punya switch ni. So dia trigang yang ni punya. Jadi kalau saya on kan yang ni, so sekarang ni dia tengah on lah lampu tu kat sana. Jadi saya boleh off. Semua pun saya taruhkan schedule supaya nanti pukul berapa nanti dia akan on, pukul berapa dia akan off. Okay, untuk sound off ni dia ada RF sekali. Jadi saya dah beli sekali remote untuk dia punya controller untuk RF dia. Jadi saya nak set sekali lah untuk yang benda ni. So saya nak set dekat button B. So sekarang ni kalau kita tekan button B ni tak jadi apa-apa Okay, untuk set dia kita tekan sampai warna merah menyala sekali. Kalau kita tekan lama lagi dia akan menyala 2 kali. Kita tak nak sampai 2 kali kita nak sekali saja merah dia. Jadi kita tekan. Okey, dah menyala tadi warna merah. So kita tekan button mana yang kita nak. So dia dah learn lah. Tadi dah nampak dah dia ni. Jadi sekarang ni kalau kita tekan B, dia akan menyala. Tekan B lagi, dia akan off. Menyala. Jadi kita boleh pakai remote ni je lah. Selain daripada remote, kita mesti boleh tekan sini, ataupun kita boleh pakai app. Okey. So sekarang ni saya nak pasang ni pula. Yang ni untuk yang bengkel saya punya ni lah, workshop punya lampu. Jadi kita saya boleh tunjuk lah macam mana nak pasang benda ni. Alright. Okey, untuk pemasangan ni perlu hati-hati sikit. Jadi benda pertama yang kena buat sekali ialah tutupkan elektrik lah. Jadi kalau boleh nak tutup satu rumah punya elektrik, tutup je. Kalau tak boleh, just switch off dulu dekat circuit breaker dekat DB. Jadi lepas dah switch off benda tu, kena make sure dulu elektrik tak ada kat situ, dan boleh continue lah. Sebelum touch apa-apa wire, kena make sure dulu pastikan betul-betul tak ada elektrik yang running dekat plug tu, termasuk dengan plug sebelah sekali. Jadi pakai test pen untuk check semua tu satu-satu. Selagi tak test satu-satu wire tu, saya nasihatkan jangan pegang wire tu lah. Untuk saya punya ni nampak complicated sikit sebab saya dah renovate dah. And then ada relay untuk automation yang alam punya. Jadi saya nak replace relay tu pakai sound off ni. Jadi saya boleh control daripada satu application untuk semua lampu. Sebenarnya wiringnya simple je. Dekat belakang dinding tu sebenarnya senang je. Tak adalah berserabut macam saya punya ni. Saya punya ni dah lah warna dia sama, warna tak color code ikut betul-betul. Tapi disebabkan masa renovate ni saya yang ada sekali masa buat wiring. Okey, ni saya dah cabut wire daripada plug dia. So tadi tu pasal ada relay pasal sebelum ni ada alarm punya automation.
Jadi saya alihkan relay ni dulu. So dah lepas alihkan relay, kita dah boleh check lah. So kat switch ni ada dua lampu, satu lampu dekat dalam, satu lampu dekat luar. Jadi yang kat luar tu control untuk workshop tu. So saya nak taruh benda tu kat sini lah. So saya dah ni dah tap dah neutral daripada apa ni, daripada plug sebelah. Lepas tu yang ni wire untuk lampu apa ni, lampu luar. Yang ni adalah incoming live wire. Plug semua dah tutup dah. Jadi apa, tu sebab kena pakai lampu work light je lah dekat sini. So dah make sure dah. Jadi apa, sebelum apa-apa hal, make sure dulu semua tak ada elektrik, baru boleh pegang wire. Okay, so ini incoming, neutral. Ni pergi ke lampu, ni pergi ke lampu dalam. Jadi kita apa ni lah. So wiring ni dulu pakai wire color sama, patutnya color dia lain-lain. Kita ikutlah apa yang dia tulis dekat sini. Ok, so yang ni dah siap dah wiring dia. Neutral saya tap daripada sebelah. Lepas tu masukkan live dia. Lepas tu yang nombor 1 dan nombor 2 lah, lampu luar dan lampu dalam. Ok, untuk buka benda ni, so kita congkel daripada sini. So untuk pasangkan skru dia, ok, kita congkel daripada sini. Dah buka tu. Ini rupa dalam dia. Lepas tu skru kita masuklah ikut sini. Ok, saya nak masukkan dulu skru ni. Ok, macam ni bila dah pasang. Jadi kita kena tinggalkan gap sikit kat tepi dia ni, untuk sebab kaca dia, cover kaca dia tu nak masuk. Ok, jadi saya tunjuk terus lah macam mana nak pasang dia punya cover kaca dia. Ok, dia just macam ni je cover kaca dia. So kita terus masuk je, slidekan daripada atas, tekan bawah, siap. Ok, so kita buka. Ok, nanti kita tengok dia punya function dia. Ok, sekarang dah pasang dah. So sekarang ni dia tanda ni nak kena connect lah dengan apa ni, dia tak connect wifi lagi. Tapi tak apa, untuk testing je dulu. Dia walaupun tak connect wifi, kita still boleh pakai switch kat sini. Just tekan je. Ok, nyala. Belakang pula. Ok, menyala. So sekarang ni dia dah menyala dah. Ni boleh setting dah. So saya setting lah kat dalam e-reading pula. Ok, so untuk setting macam biasa tadi. Ok, so kita buka dalam e-reading untuk setting. Kita buka e-reading, pergi ke home balik. Ok, so sekarang ni kita boleh nak add lah. So bila untuk add, kita ni, kita tekan dulu button dia. Ok, dah beep 2 kali. So kita akan buat quick pairing. Add one device. Dan sama juga, ada SSID dengan Wi-Fi password. Connect. Ok, so dah dapat dah. Kita tekan, kita tukar dia punya beli. Back kitchen. So kita tak je kat sini. Ok, so dia dah keluar kat situ dan boleh connect. Ok, kat belakang ni internet dia slow sikit, jadi dia nak update dia tu lambat sikit. So sekarang ni dah functional, ikut waktu pun functional. Jadi sekarang ni kita nak setkan remote pula. So dia punya remote So untuk set remote dia, macam tadi lah. So
So sekarang ni saya nak set dekat A. Saya nak set dekat A Jadi kita tekan. Okay. Tekan sikit. Okay. So dia dah boleh control lah. Okay. So lampu belakang ni pun saya nak set timer juga. Jadi kita setkan timer dia back kitchen ni untuk channel nombor 2. So kita schedule kan, add. So dia akan on setiap hari pukul 7. Dia set 75 minit lah. Sekarang ni dia lambat sikit nak gelap. So repeat setiap hari. On, action, channel 2. Save. So save. So channel 2 on every day. Lepas tu kita akan offkan dia pukul 7 pagi setiap hari. Action off every day, channel 2. Save. Save. Done. So setiap hari pukul 7 malam 75 minit dia akan on, dan dia akan off setiap hari pukul 7 pagi. So siap. Okey, semua benda kita boleh configure daripada dalam e-wheeling sendiri. Untuk timer tu semua tu kita boleh pakai schedule ni macam tadi saya tunjuk. Kemudian kalau nak buat yang advance sikit, ni macam contoh ni saya akan gunakan scene lah. So scene ni ada dalam e-wheeling tu. So dalam contoh ni saya akan guna plate untuk switch master kitchen ni. Saya dah tanda dah S1, S2, S3. So that means dia switch 1, switch 2, switch 3. Jadi originally switch ni dia ada satu je gang dia. So kiranya kalau onkan switch tu, lampu hanya satu je yang menyala. Jadi saya tambahkan yang 3 gang punya ni, yang S2 dengan S3 ni, dia tak ada connection dengan mana-mana. Jadi kat belakang tu dia tak ada wire pun yang pergi ke mana-mana. Dia memang tak ada wire connect daripada switch tu. Cuma S1 saja. S1 tu ada wire yang datang daripada lampu yang ada dekat dapur ni lah. Jadi S2 ni dengan S3 ni langsung tak ada wire connect kepada switch tu. Jadi kita akan configurekan S2 dengan S3 ni untuk control sound off lain. So S2 ni saya akan try control salah satu switch dalam rumah saya. Tak perlu daripada dalam dapur je pun. S3 ni saya nak buat kelainan sikit. Saya nak set untuk supaya boleh control lampu dekat rumah mak saya. Jadi benda ni dia control daripada internet je. Walaupun switch tu ada dekat rumah kita, tapi kita boleh tekan switch tu untuk control di tempat yang lain. Jadi kita configure yang tu lah. Ok, bila nak set tu kita buka e-wheeling. Dan dalam e-wheeling ni ada semua kita punya devices yang kita pernah configure dalam ni. Dan sepatutnya apa yang kita nak configure tu semuanya mesti ada dekat dalam ni lah. Jadi kita nak setkan untuk yang master kitchen ni. Master kitchen ni kita dah setkan switch 1, switch 2, switch 3. Jadi switch 1 ni kita tak payah configure apa-apa. Kalau kita tekan je ni dah memang akan menyala lampu. Sebab apa? Switch 1 ni dia memang ada physical wire kat belakang dia yang connect ke lampu tu direct. Tapi switch 2 dengan switch 3 ni tak ada wire dekat belakang dia tu. Jadi dia tak ada connect ke mana-mana. Jadi kalau kita tekan ni pun tak ada apa-apa jadilah. Kalau switch 1 ni kita tekan, lampu menyala. So untuk setkan yang switch 2 dengan switch 3 ni untuk configure macam mana yang kita plan tadi tu, kita pergi ke scene.
Jadi dekat home ni nanti ada scene ni dekat bawah ni, bawah sebelah kiri. Jadi klik dekat scene tu. Lepas tu kita untuk yang featured ni, ini adalah yang template-template dia yang ada lah. Jadi kita boleh tengok lah apa benda ni. Saya galakkan check benda ni sikit. Banyak benda lagi yang boleh buat. Yang ni contoh saya bagi ni hanya kecil saja. So pergi dekat my scene and then tekan tambah. So if this triggers, jadi kita add, kalau katakanlah kita punya device tu tadi master kitchen Jadi master kitchen kita klik untuk switch to. Jadi switch to ni kita nak setkan untuk table lamp tadi kan. Jadi switch to on, save. Jadi if conditions dia ialah master kitchen punya switch to on, apa yang akan berlaku? Kita add, kita tekan kat situ smart device untuk LR table lamp. Sebab kita nak setkan table lamp ni untuk switch on jadi kita switch on kan dia, save. Jadi effective period ialah 24 jam. So 24 hours benda ni efektif. Jadi lepas tu kita akan klik save. Kita bagi nama dia untuk differentiate. Jadi ni tadi untuk switch to Jadi saya bagi nama SW2 on. Untuk membezakan. Sebab nanti kita kena buat lagi satu yang untuk off. Bila kita tekan lagi sekali dia akan off. Jadi save. So ini dah ada dah. Kita akan add smart device yang kita punya tu tadi master kitchen. Jadi sekarang ni nak set dekat switch 3 ni. Switch 3 kita nak set bila dia on kita save. So save. So yang ni bila dah kita tekan switch 3 tu on, kita nak dekat tempat lain pula ni yang akan switch on. Jadi kita add smart device. Ini saya dah configurekan yang entrance tepi ni. Ini bukan kat rumah saya, ini kat rumah mak saya. So device ni ada dekat rumah mak saya. Jadi kalau saya tekan on kat switch sini, dekat sana pun akan switch on. Jadi saya save. Jadi effective period dia 24 jam. Saya save. SW3 on. Just tambah sikit lah rumah mak. Save. Jadi untuk yang SW2 ni kita kena configure juga untuk dia punya off dia. Jadi tambah dia pun sama je macam tadi, cuma condition dia daripada on kita tukar jadi off. And then yang SW3 ni pun daripada on kita tukar jadi off. Sebab kalau tak, nanti bila kita dah on, kita tekan balik button tu, dia tak off, dia hanya on saja. Jadi saya tunjuk je lah untuk buat benda tu. Ni untuk SW2 ni, table lamp kita. So saya tambah lagi satu, add smart device, master kitchen, and then switch 2 off. Save. Kalau kita tekan off, apa akan jadi? Smart device, table lamp, off. Save. Jadi semua benda dah betul. Kita save. Kita bagi nama SW2 off. So saya buat yang lagi satu punya rumah tu juga. Tambah, add smart device, master kitchen, switch 3 off. Save. Save. Kalau kita tekan off dekat master kitchen switch 3, akan add smart device, entrance tepi, off. Save. Jadi bila kita tekan dekat switch master kitchen ni switch 3 off, dekat rumah mak saya nanti entrance tepi tu pun dia akan off juga. Save. Enter name SW3 off.
rumah mak. Save. Jadi bila kita test ni nanti, kalau kita pergi ke master kitchen ni, bila saya tekan switch 2 ni nanti, living room table lamp saya akan menyala. Kalau saya switch on yang nombor 3 ni, rumah mak saya akan menyala lampunya. Dia bukannya setakat boleh satu je device. Kalau katakanlah satu switch ni kita nak on, dia on multiple device sekali pun boleh. Tekan off, multiple device jadi off pun boleh. Bendanya unlimited. So kita boleh programkan ikut mana yang kita nak. Okay. Untuk connect Google Home pula, video ni dah terlampau panjang dah. Jadi saya kena ringkaskan je. Saya tak boleh buat demo. Tapi bendanya sangat senang. Jadi kalau kita buka Google Home tu, kita ada option untuk linkkan dengan akaun eWeLink. Jadi bila kita linkkan dengan akaun eWeLink, semua apa devices yang kita dah configure di dalam eWeLink akan muncul kat dalam Google Home. Jadi bila kita pakai Google Home tu nanti kita dah boleh pakai voice lah. Banyak lagi benda yang boleh buat pakai Sonoff ni. Apa yang saya buat tutorial ni hanya scratching the surface. So ada banyak lagi benda yang kita boleh buat. Jadi terima kasih sebab menonton. Boleh subscribe ke channel saya untuk tutorial-tutorial macam ni lagi. Saya akan buat banyak lagi tutorial. Lepas ni ada lagi saya nak buat untuk AutoGate saya. Jadi make sure subscribe dan tekan bell icon tu untuk dapat notifikasi bila saya upload video baru. Okay. Kita jumpa lagi lain kali. Bye.